Baik, Alhamdulillah. Selamat berkenalan dan selamat bertemu pada tengah hari yang barakah ini. Di bulan yang paling barakah, di hari yang barakah, subhanallah, hari Khamis hari ini kan. Tak sabar esok hari Jumaat kan. Dia kalau Khamis tu rasa relax sikit kan. Sebab esok dah last kerja. 9 tahun juga saya sebagai kakitangan awam di JAKIM, Persatuan Agama Islam Negeri Sembilan. Saya resign pada tahun 2017. Setelah 9 tahun lah servis. Jadi kalau ikut pengalaman tadi dah disebutkan sikit kan, pernah jadi perunding cara rumah tangga, kaunselor. Jadi memang tugasnya untuk dengar aduan masalah rumah tangga dan bantu untuk selesaikan. Takkan balik tanpa selesai masalah tu, sama ada selesai ataupun ke mahkamah. Begitulah. Jadi subhanallah, kemudian saya pindah ke bahagian pengurusan halal, keluar masuk kilang dan sebagainya. Dan sekarang ni sepenuh masa lah sebagai pecerama bebas. Dan hari ni kita bawa tajuk berkenaan dengan kekeluargaan. Masya Allah, bab kekeluargaan. Jadi pengalaman sendiri 13 cecah 14 tahun lah. Sebab anak sulung tu 13. 6 orang nak masuk 7 insya-Allah. Lagi 3 bulan. Jadi Alhamdulillah, saya datang juga sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri dan juga sebagai seorang anak. Betul kan? Jadi bila kita sebut pasal keluarga, tajuk hari ni pasal kekeluargaan, keluargaku syurgaku, ke apa? Cinta keluarga dan akhirat. Macam tu. Cinta keluarga dan akhirat. Jadi tajuk ni sebab biasa bawa ni keluargaku syurgaku dunia akhirat, lebih kurang lah tu kan. Kita nak syurga, kita nak keluarga kita dunia dan akhirat. Jadi subhanallah, saya sendiri, kita semua sentiasa dalam proses untuk jadi seorang ibu yang baik, isteri yang baik. Dan mungkin ada yang belum kahwin lagi. Tu barisan di belakang tu kan. Dah kahwin sekali, belum kahwin lagi. Kan? Orang lelaki kalau tanya kan, dah nikah? Belum lagi. Sekali dah, yang lagi-lagi tu belum. Jadi walaupun yang belum nikah contohnya, dia tetap datang daripada sebuah keluarga. Dia ada ibu, ada ayah, ada adik-beradik. Dan bila sebut keluarga, mesti ada rumah. Kita balik, tak ada orang duduk kat office kan, mesti balik. Maksudnya memang ada tempat tinggal, ada rumah. Dan ini memang disebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikan kamu, rumah kamu sebagai tempat tinggal kamu. Maksudnya di antara kurniaan Allah yang sangat besar terhadap hambanya, bila diberikan kita rumah. Mungkin kita rasa biasalah ada rumah, basic kot, semua orang ada rumah. Tapi tengok anak-anak Syria duduk bawah pokok-pokok tamar, pokok-pokok kurma, duduk dalam kemah, duduk di tepi-tepi jalan, duduk di tempat perbuangan sampah, duduk di mana-mana saja tempat boleh tidur. Sebab apa? Mereka memang tak ada rumah. Nak sebut keluarga, mereka dah tak ada keluarga, tak ada ibu ayah. Mereka tak ada kehidupan. Mereka cuma hidup saja. Kita ni ada kehidupan, kemudian kita boleh hidup dengan baik. Betul kan? Dan ramai manusia, ramai di luar sana hanya mampu teruskan hidup saja, tapi tak ada kehidupan, tak ada life. Subhanallah. Muqaddimahnya, para wanita sekalian, para Masya Allah, qiyamul lail, wallahu a'lam. Jadi tak yalah serius sangat kan? Saya rasa macam kita makhluk biasa ya. Okey, subhanallah. Mungkin ni kita boleh nampak tak ni slide ni? Tak apa, kita lebihkan nampakkan slide. Baiklah, kita nak bahagia dunia akhirat. Bahagia tak sekarang ni? Tuan-tuan bahagia tak? Tak berapa nak bahagia je. Okey, menderita tak? Subhanallah, kita tak sampai menderita. InsyaAllah kita bahagia. Apa maksud bahagia? Dapat gaji bahagia tak? Sekarang tengah bahagia ke tengah sesak ni? Ni apa bulan ni? 9. Oh, jangan tanya. Macam tak ada pengalaman. Sebenarnya 5 bulan ke atas tu, boleh gaji tu habis kan? Subhanallah. Ramai yang mengadu, Ustazah, hidup saya cukup makan. Syukurlah, ada orang tak cukup makan. Sebenarnya bila hidup cukup-cukup makan, tengok muka semua cukup makan. Bila cukup makan, kita tak membazir. Betul tak? Saya dulu pun, sampai sekarang pun, maksudnya cukup-cukup je makan. Dengan anak ni, Alhamdulillah cukup makan. Kalau terlebih, mungkin kita banyak membazir, kita beli
kehendak. Sampai kita abaikan keperluan sebab kita suka sangat kehendak berjalan sana, beli itu, beli ni, beg. Semua tu bila mati akan dihisap. Kata reward diri sendiri. Ayat tu lah kan. Kerja susah reward. Tapi semua yang halal yang kita beli akan dihisap. Yang haram tu akan diazab. Jadi walaupun duit kita apa semua, ia adalah milik Allah ya Malik. Allah bagi kita gaji daripada Allah ya Malik, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Allah yang maha memberi rizki, Allah yang maha kaya dan memberi kekayaan kepada hamba-Nya. Tapi Allah akan tanya. Sebab semuanya adalah milik Allah. Jadi kita kena guna mengikut kehendak Allah. Okey, kita tengok. Muhasabah. Saya selalu mula slide saya dengan muhasabah ni. Kita kan nak bahagia. Bahagia ni kalau dalam Al-Quran, Allah terangkan maksud bahagia. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan kamu mengingati Allah, jiwa kamu akan bahagia, jiwa kamu akan tenang. Kan bahagia tu kita rasa tenang sampai terlelap lah kan tuan kan. Itu tanda-tanda jiwa yang tenang. Boleh tidur dalam apa jua keadaan. Walaupun dalam kuliah. Faham tak ni? Kan relax, maksudnya tak ada masalah. Orang perempuan kalau dia mikir sangat, dia tak boleh nak tidur. Betul kan? Dia dalam kuliah ni. Orang gelak dia gelak tapi fikiran dia menerawang. Maksudnya jiwa dia tak tenang walaupun dia duduk di tempat yang tenang. Walaupun duduk di masjid. Walaupun tengah baca Quran. Walaupun dalam meeting. Khayal je. Sebab apa? Semua itu dipengaruhi dengan jiwa kita kan? Dengan rohani kita. Allah sebut dalam Al-Quran. Tak ada jalan lain kalau kamu nak tenang. Kalau kamu nak bahagia. Ala bizikrillah. Maksud ala ni hanya senya. Hanya senya. Itu jalannya. Dengan kamu ingat Allah, kamu fikir semua ini datang daripada Allah, kamu redha dengan pemberian Allah, kamu redha dengan ujian Allah, maksud semua tu bizikrillahi tatma'innul qulub, jiwa kamu, hati kamu akan tenang. Ada orang dia nak tenang, dia nak bahagia, dia buat apa? Kalau orang perempuan stres buat apa? Shopping. Kalau suami bagi, ambillah 1,000, pergi beli, jangan tinggal 1 sen pun. Oh, syurga lah. Tiba-tiba kita rasa, oh nikmatnya, seronoknya. Masa sebelum tu ada bergaduh dengan kawan, stres, menangis dengan bos. Suami bagilah 500 pun. Tiba-tiba hilang. Betul tak? Sebab seronok sangat ni. Oh, terima kasihlah. Masya Allah. Tapi berapa lama? Betul kan? Berapa lama? Sekejap. Sebab itu hanya bersifat fana, sementara akan hancur. Itu pun makhluk Allah. Kita pun makhluk Allah. Dan kita makhluk yang terbaik. Tapi ramai mana orang menggantungkan bahagia dia pada benda. Menggantungkan bahagia dia pada suami. Bila suami berubah, buat perangai, hilang bahagia. Menggantung bahagia dia pada anak-anak. Bila anak-anak okey, bahagia, update status. Seronok, Alhamdulillah. Dah pandai sapu sendiri. Contohlah kan. Benda kecil-kecil, rasa seronok, bahagia. Tapi bila anak buat perangai, rasa menderita. Letak pada makhluk, makhluk semuanya sementara. Sebab tu Allah kata, kalau kamu ini ingat Allah, kamu ni kuat hubungan dengan Allah, ujian datang macam mana pun kamu tenang. Kamu akan tetap rasa bahagia. Sebab itu ramai orang mula cari bahagia dengan cara yang betul. Maksudnya dia merutinkan, contohnya solat di awal waktu, solat jemaah. Kemudian merutinkan zikir, merutinkan baca Al-Quran setiap kali lepas solat. Adalah merutinkan bagaimana dia nak rutinkan hubungan dia dengan Allah. Masalah tu dia tak uruskan pun tapi selesai. Masalah tak diuruskan, maksudnya contohlah. Anak masalah degil. Okey, ibu ni jaga solat, mula jaga solat waktu. Allah perbaiki anak. Sebab apa? Kita yang degil dengan Allah. Sebab itu anak pun degil dengan kita. Kita panggil dia buat tak tahu. Allah panggil pun kita buat tak tahu. Kita lambat-lambat. Anak tangguh panggilan kita 3 kali. Nanti kita marah kan? Kita akan marah. Tapi bila muhasabah, Allah panggil kita kadang sejam. Kadang bukan benda yang serius pun, bukan benda yang berat pun. Tapi ubah solat, sekeliling berubah. Subhanallah. Suami pun berubah, taat je. Macam tu kan. Tuan-tuan, orang lelaki, saya kan, selalu orang lelaki memang luah, kalau luah masalah. Isi saya ni suka menjawab lah Ustazah. Isi saya tak hormat saya lah. Saya tanya macam mana hubungan encik dengan Allah. Kalau tak hormat betul-betul kepada Allah, jangan haraplah isteri akan hormat. Kalau betul-betul tak sujud, tunduk kepada Allah, susah kita nak tundukkan hati orang yang kita sayang.
Suami, anak-anak, isteri, orang yang terdekat. Sebab hati tu yang pegang bukan kita. Walaupun kita masak sedap-sedap, ingat boleh tawan hati dia lah. Pakai lawa-lawa, cantik-cantik. Awak ni dapat isi cantik macam saya pun, awak boleh lagi. Contoh kan. Sebab semua tu sementara. Yang kekal hanyalah Allah. Allah boleh beri kasih sayang tu kalau kekal, boleh kekal lama. 20 tahun pun rasa macam gebu-gebu, rasa macam syok. Pegang tangan rasa nikmat. Sebab yang memiliki cinta, Allah ya wadud. Allah yang memiliki cinta. Tapi ramai orang menagih cinta dengan manusia. Memang kita nak cinta suami, saya pun nak. Cinta anak-anak, anak-anak kita sayang. Balik sekolah, kalau anak tak cari kita, something wrong. Balik sekolah kan, dia terus depan TV. Hati dia, dalam hati dia hiburan. Kita soalannya tak tahu seorang ibu duduk mana dalam hati. Kalau anak saya balik, saya tak cari saya kata, Imran, Sofwan, tak cari Umi, tak salam Umi, tak peluk Umi dulu. Memang saya akan tertanya soalan tu dan saya akan tanya kenapa dia tak cari, adakah kita bukan orang yang penting? Ingat tak kalau orang dulu kan balik rumah je cari mak dulu. Mak mana, cari kat dapur. Dah jumpa mak, okey, baru buat benda lain. Kalau isteri balik, cari siapa dulu? Cari tak suami? Suami cari tak isteri? Laju toh. Dia buat apa? Main game ataupun balik duduk atas sofa sambung tengok telefon ataupun sambung tengok bola, dah lah kalah 4-0. Berapa kali ulang untuk tengok. Contoh kan. Apa-apalah kadang-kadang tu baca gosip ke apa ke. Maksudnya kalaulah dalam rumah tangga kita bila balik kerja, contoh kita kat tempat kerja, kita cari apa dulu? Masuk lepas paskat ataupun tamrin cari apa? Cari bos. Terbaik ni. Mana bos kat sini? Bos ada? Ada ni. Adalah bos ni kan kat sini kan. Yang grade 41, 48, 51. Subhanallah. Okey. Jadi nak sebut contoh kan. Kita sebut dekat office kita cari kawan. Mungkin cari tempat duduk, cari kawan dulu. Ada kawan yang kita baik kan. Jadi kalau kawan tu ni dah jumpa kawan tu okey lah. Mesti ada klik-klik masa mana yang kita selesa. Tapi balik rumah sekarang ni ramai mana orang tak rasa rumah itu adalah kehidupan dia. Rumah tu adalah tempat tidur, tempat makan, tempat rehat. Tu je. Dia macam tak ada hubungan dengan ahli rumah dan sebagainya. Kita bila balik rumah, kalau kita first, ialah kita seorang-seorang. Tapi kalau ada anak, mungkin cari anak dulu, peluk anak dulu, cium anak dulu. Mesti kena ada bonding tu dulu. Lepas tu kalau ada suami, cari suami dulu. Suami pula bila balik letak je beg apa semua, cari isteri dulu. Salam lepas tu peluk dulu. Ya Allah. Kalau buat rutin tu hari-hari pun kita akan rasa sampai satu ketika kita tak sabar nak balik. Sebab apa? Nak peluk tu. Nak salam tu. Subhanallah. Kalau saya balik awal, anak-anak dah ada, kita dah kutip semua anak-anak. Dah ambil anak 5 orang sekolah kan. Sekolah tempat asing-asing. Dah ada, nampak je kalau kita nampak suami balik, anak-anak kena ready. Ayah dah sampai tu, okey semua buat-buat gembira. Ya kadang-kadang tu dia dah leka tengok TV contoh kan, dia dah main kata, Abi dah balik, cepat-cepat tunggu depan pintu. Yang biasa akan keluar, sampai keluar nak sambut Abi yang kecil setahun lebih tu. Yang memang tak faham lagi erti ni, tak pandai buat hal sendiri lagi. Yang ni pure betul-betul rindu pada mak ayahan. Betul tak yang kecil setahun lebih 2 tahun. Tapi bila kita sendiri melakukan kesilapan, kita yang memberikan anak ni sayang lebih daripada diri kita. Sayang TV, sayang telefon, sayang mainan, sayang game, sayang Beyblade. Anak saya Beyblade tu bawa ke mana-mana. Budak lelaki kan, ada 2 orang lelaki. Saya ajak dia, jom ikut Umi pergi masjid. Sebab Umi ada ceramah. Tak nak lah Umi ni. Sial lah Umi ni. Tapi sejak ada Beyblade, dia pula tanya, Umi malam ni masjid besar ke masjid kecil? Saya bila bawa Beyblade tu kan, ada kawan-kawan kat sana. Dia kata mesti boleh bertanding dengan orang kat sana. Jadi dia pula, saya kata tak apalah. Lepas tu dia buat kesimpulan, Umi Beyblade ni boleh merapatkan ukhuwah. Yang darjah 2 tu. Sebab kita tak kenal pun sama yang lain, tapi boleh main sama-sama. Kita tak gaduh. Kita ni boleh dapat ukhuwah. Masjid mana pula esok? Macam tu kan.
Subhanallah, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kalau tuan-tuan balik, perempuan balik, anak tak cari anak, dekat rumah tak cari, something wrong. Maksudnya tak ada hubungan yang rapat dengan anak. Saya pun biasa gak melalui keadaan tu. Saya akan rasa, oh silap saya sebab balik saya tak cari anak saya, tak salam, tak peluk, tak tanya dia. Belajar macam mana? Okey tak hari ni? Benda ni kalau kita biarkan jurang ni semakin lebar, bukan makin rapat. Makin lebar, makin lebar. Masuk sekolah menengah, dia boleh naik duduk dalam bilik. Betul tak? Kadang mak tak sedar, ada dalam bilik. Dah turun makan, masuk bilik. Sebab kita dah bina tembok ni daripada kecil. Subhanallah. Jadi bila ayah pula balik awal, mak balik, mak balik tu. Sebab kami memang dah buat deal macam tu. Kalaulah saya sampai sebab nampak cermin, tapi kalau tak ada anak yang keluar, tolong bawa beg ke apa ke semua, memang kena buat muhasabah. Mungkin sebab ada kesilapan mana. Nampak tak Umi balik, apa yang patut dibuat? Umi balik, seorang dua keluar, mungkin tolong ambil barang ataupun apa-apa. Bila Umi duduk, maksudnya benda ni perlu dilatih. Anak perlu dilatih dengan tabiat-tabiat saling tolong-menolong dan kasih sayang sesama kita. Ini tak. Kadang kita tak ajarkan anak kita. Kalau Umi balik, tanyalah Umi nak air ke? Lepas tu bila balik dia tak tanya. Lupa ke nak tanya Umi nak air? Lupa Umi nak air ke? Tak apalah budak-budak. Tapi lama-lama dia terbiasa. Kadang dia dah siap. Umi nak air Milo, Umi nak ni. Kata, ya Allah, kita jangan nak harap tanpa kita ajar anak tu. Tapi bila dah ajar, rutin tu dia akan buat. Kita akan rasa seronok. Lepas tu sekali-sekala dia pula baik lambat. Nak air ke Umi buatkan? Dia memang terharu sungguh lah. Nak air Milo? Nak ni Umi buat. Tak apa Umi, tak apa. Buat sendiri. Tak apa Umi buat. Jadi bila kita balik, dia pula berlumba. Umi nak air. Kadang menangis sebab apa? Yang ni sampaikan air dulu. Air kosong je pun. Kan berlari tu separuh air tinggal. Tapi subhanallah benda tu, anak-anak ni Allah dah sebut, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak ni lahir fitrah. Fitrah dia apa? Kasih sayang, nak perhatian, rindu. Itu fitrah. Masa kita tengok dia setahun 2 tahun lebih, fa'abawahu an yuhawidani aw nasirani aw majisani. Ibu bapanya yang akan ubah anak tu. Jadi pentingkan diri, jadi sombong, jadi tak fikir pasal mak ayah sebab kita pun tak tahu, tak ambil berat pasal dia dan sebagainya. Allahu Akbar. Okey, kita tengok. Kita nak bahagia, nak berjaya, selesa, kaya, semua ni kita nak. Tapi hidup kita lebih banyak ini. Gagal, sukar, tekanan, konflik, tak dihargai, dizalimi, tikam belakang, kutu, umpat, khianat, dimarah, maruah, dipijak, hina, maki, semualah. Betul tak? Tapi inilah yang menguatkan diri kita. Pada sebatang pokok, ini akar. Bila akar kita kuat, banyak ujian kita hadapi, datang ribut, taufan pun pokok tu tetap teguh. Sebab itu sebuah rumah tangga yang bahagia bukan tak ada masalah. Bahkan mungkin lebih banyak masalah. Tapi bagaimana mereka menguruskan masalah tu yang menentukan. Kalau tengok kau ni macam happy, macam tak ada masalah. Subhanallah. Sebab apa? Mereka berjaya menguruskan masalah dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut melalui hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ini bukan kata-kata motivasi ni, ini hadis Nabi. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Firman Allah nombor 1, memang tak ragu. Yang kedua, hadis Nabi, hadis yang sahih. Hadis Nabi ni, Nabi Muhammad yang kata, itu wahyu daripada Allah juga. Ini bukan janji manusia, bukan janji seorang isteri ke seorang suami ke. Ini janji seorang Nabi, ini janji Allah. Allah janji, Allah sebut, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidu tujahaka. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah ada depan kamu. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong dengan Allah, kamu perlu pertolongan, minta saja dengan Allah. Wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu perlu apa-apa, minta saja dengan Allah. Sebab itu, Masya Allah, datanglah apa jua masalah kan. Suami, isteri, rizki, masalah apa-apa. Cuma kita kena tanya diri kita, macam mana hubungan kita dengan Allah? Kita jaga tak? Mesti ada sesuatu yang kita abaikan. Mungkin solat, mungkin puasa, mungkin zakat, mungkin Al-Quran. Ada sesuatu hubungan kita, komunikasi dengan Allah dengan bermasalah, kita tak jaga hak Allah, akhirnya kita terabai. Na'udzubillah min zalik. Kalau Allah ada,
semuanya ada. Kalau Allah ada dalam hati kita, semua settle. Tapi kalau Allah tak ada, semua jadi masalah walaupun kecil. Benda tak masalah pun jadi masalah. Bila Allah tidak ada dalam hati. Apa yang ada dalam hati kita sekarang? Suami, anak-anak, makhluk. Makhluk banyak. Kerja, duit. Memanglah duit. Ni kan tengah slow-slow ni kan. Jadi slow. Jalan pun slow. Tekan minyak pun slow. Isi minyak tu kan goncang ambil. Tengah-tengah sesak ujung-ujung bulan kan. Dapat je duit. Oh segar. Jalan pun tegak. Senyum. Bahagia. Sebab apa? Ramai mana yang menyembah duit hidup. Bila duit banyak, rasa bahagia, rasa tenang, rasa relax. Bila duit tak ada, susah hati. Balik rumah serabut. Kat office serabut. Mudi. Maksudnya hati dia tu memang dibeli oleh duit. Dibeli oleh dunia. Dipenuhi dengan duit. Masya Allah. Ada orang tak ada. Duit sikit je. Tak banyak. Saya jumpa ramai orang macam ni. Gaji kecil-kecil je. Kerja biasa je. Kalau dekat sekolah tu jaga. Lepas tu tukang kebun. Tapi relax. Pakcik, anak berapa orang? Ada 6 orang. 6 orang ke 7 orang? Semua sekolah lagi. Isteri kerja? Tak kerja, Ustazah. Tak kerja. Lepas tu cukup ke? Sebab Darul Ulum. Kita tahulah gaji berapa tukang kebun. Kita tahulah gaji dan 1,000, 1,100 macam tu je kan. Saya kata, cukup ke? Belanja anak ramai tu. Alhamdulillah Ustazah cukup. Bawa motor buruk je, apa semua. Tapi senyum. Senyum selalu. Buat kerja senyum, kemah, bersih, senyum. Saya kata, ya Allah bahagianya dia. Dia tak kejar dunia, tapi seolahnya dalam diri dia tu, kata cukuplah anak sihat Ustazah. Isi saya pun baik, hari-hari masak, apa lagi nak Ustazah. Dapat pergi solat 5 waktu cukup, pergi berjemaah. Ni, masuk hidup relax macam tu kan. Kita kata, ya Allah bahagianya, tenangnya. Tapi kita yang Allah dah bagi lebih, Allah dah bagi banyak kan. Dapat kereta ni, nampak yang lebih besar, betul kan? Dah dapat yang besar kita nak tu. Contohlah kan, bawa kancil kan. Cukup tak dengan kancil? Tak cukup kan? Nampak Myvi. Dah dapat pun Myvi, cukup tak dengan Myvi? Tak. Lepas 2-3 tahun, besar sikit Alza, contohlah kan. Semua Pro 2. Lepas Alza, nampak pula Arus. Pro 2 lagi kan? Bang Arus kan? Menempuh Arus bang. Laju. Okeylah usaha beli Arus. Agak-agak berapa lama bertahan? Kalau hati tak ada, syukur. Subhanallah. Ada orang syukur, kancil pun dia dah happy. Dia buat lawa Hello Kitty lah, itulah, inilah. Kita kata kancil je kot. Berabi banyak macam mana. Dia modify kan. Tapi dia rasa memang dia happy. Dan dia cukup dengan kancil tu. Masya Allah. Okey, kita tengok. Hakikat hidup kita memang dah sempurna. Masya Allah. Ini gambaran-gambaran saja nak bagi tahu. Kita ada rumah, kita ada makanan, kita ada suami, kita ada anak. Kita ada semua. Allah bagi semua pada kita. Tapi Allah nak pastikan juga kita hanya bukan dapat dunia. Allah nak pastikan kita dapat syurganya. Betul tak? Jadi bila Allah nampak nikmat kita memang banyak. Allah nak bagi syurga. Jadi Allah datangkan ujian. Sebab jalan ke syurga itu ditempuh oleh orang yang sabar. Orang yang sabar mesti diuji. Ke ada orang diuji relax? Maksudnya, duduk, kau kenapa? Aku tengah sabar ni. Sabar kenapa? Tak ada apa-apa, sabar saja-saja. Sabar takkan datang bergolek. Pahala sabar takkan datang bergolek. Mesti dia datang dulu dengan ujian. Dan ujian itu tanda Allah sayang. Sebab apa? Allah nak bagi syurga. Allah tengok kita kurang syukur. Apa maksud syukur? Alhamdulillah, bukan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya 1000 kali hari ni bersyukur. Bukan? Tanda syukur yang paling besar, yang paling rendah, mulut lah. Alhamdulillah. Kemudian syukur dengan hati, rasa dalam hati. Alhamdulillah. Yang ketiga, syukur bil jawarih. Syukur dengan tubuh badan, anggota badan. Iaitu basic sekali melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Itu tanda syukur kemuncak lah tu. Basic dan itu memenuhi keperluan syukur. Tengok apa lagi perintah Allah yang aku tak buat. Apa lagi larangan Allah yang aku tak tinggalkan. Kalau buat semua itu tanda syukur. Contohlah kita dengan ibu kita kan. Mak kata jangan buat ni, jangan buat ni. Tapi buat juga. Apa yang mak marah tu buat juga. Akhirnya mak akan marah kita kan. Mak akan marah. Kata kamu ni
kenapa ni mak larang tapi buat lagi ni, tak sayang mak? Sayang. Lepas tu tak menghargai pengorbanan mak? Hargai. Tapi buat lagi apa yang ibu sakit hati. Percaya mulut ke percaya perbuatan? Faham tak maksud saya ni? Boleh ikut tak ni? Boleh teruskan tak? Kan? Tanda kita sayang ibu kita, hakikatnya bila kita buat apa yang dia suruh dan kita tinggal apa yang dia tak suka kan? Contoh tanda sayang seorang isteri terhadap suami, dia tahu suami dia tak suka apa, dia tak buatlah benda tu. Apa yang suami dia suka, dia buatlah. Itu kemuncak rasa berterima kasih ataupun menghargai. Jadi begitulah juga kita dengan Allah, kemuncak kita bersyukur berterima kasih kepada Allah adalah apabila kita meninggalkan semua larangan, cek semua. Kita dah tinggal belum larangan Allah? Banyak kan? Ngumpat tak boleh tinggal lagi. Lepas tu perintah Allah semua kita buat. Itulah kemuncak rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Contohlah puan kan, saya. Nama puan siapa? Amanina. Masya Allah. Maksud dia cita-citaku. Cita-cita kami. Amanina. Ada satu nasyid. Nasyid ni masa kecil, sekolah rendah dulu selalu nasyid lagu ni. Al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati di jalan Allah husnul khatimah. Cita-cita tertinggi kami. Subhanallah. Nama saya tu kan? Asma amanina. Asma tu cita-cita tertinggi. Asma tu tertinggi. Amanina cita-cita tertinggi kita adalah untuk dapat husnul khatimah. Kita minta dengan Allah tak tuan-tuan? Nak mati baik, nak masuk syurga. Minta tak? Minta kan? Husnul khatimah. Lepas tu nak masuk syurga, nak hidup bahagia. Masya Allah. Allah memang makbulkan permintaan kita. Kita pun selalu doa waktu-waktu yang mustajab. Tapi cara Allah makbulkan doa mengikut kebijaksanaan dan pengetahuan Allah yang alim, yang hakim. Yang maha mengetahui dan yang maha bijaksana. Kerana amal soleh kita tak cukup, jadi Allah bagi ujian untuk memakbulkan doa kita. Kita kan minta syurga Allah, betul kan? Jadi Allah paling tahu kriteria mana, berapa jumlah, bagaimana caranya nak mencukupkan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila Allah tengok solat kita kurang, sedekah kita kurang, maksiat kita banyak, akhirnya Allah nak makbulkan permintaan kita untuk masuk syurganya, syurga Allah sangat mahal, maka Allah datangkan ujian. Sebab itu juga permintaan kita. Memang kita tak minta ujian, betul tak? Kita tak minta ujian. Tapi sebab Allah Maha mengetahui kamu takkan mampu nak masuk syurga dengan jalan ibadah. Sebab ibadah kamu sangat lemah. Akhirnya sebab kamu minta Allah nak bagi syurga, Allah bagi ujian. Itulah jalannya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun melalui ujian kan. Contohlah kan nak dapat kerja ni. Interview tak dulu? Interview kan? Kenapa tak boleh bincang? Alah, bolehlah. Result saya bagus. Saya ni. Tak boleh ke saya dapat kerja? Saya janji akan buat kerja betul-betul. Saya akan jadi yang terbaik gini-gini. Memang takkan makan sebab laluannya mesti ujian, mesti interview. Lulus ujian baru boleh dapat kerja. Jadi gitu juga kita dengan Allahu Akbar. Allah tahu bagaimana tahap kita. Ada satu kisah. Satu kisah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa. Dia melihat ada seorang orang soleh, orang yang baik, dibunuh oleh binatang buas, perutnya dirobek-robek. Kemudian Nabi Musa AS tanya, ya Allah, kenapa orang baik-baik, orang soleh, orang yang beriman selalu diuji berat-berat ya Allah? Lepas tu Allah menjawab kepada Nabi Musa. Nabi Musa kalamullah, selalu bercakap dengan Allah. Kan Nabi Musa kata, Allah menjawab, sesungguhnya hambaku itu meminta suatu kedudukan yang tinggi di sisiku. Darjat yang tinggi. Darjat apa? Nak jadi orang-orang yang soleh, nak jadi ahli syurga. Tu darjat paling tinggi lah tu. Semua nak masuk syurga kan? Semua nak anak-anak masuk syurga. Namun kerana amal solehnya tak mencukupkannya untuk mendapat darjat tersebut, maka ujian itulah yang mencukupkannya untuk masuk ke syurga. Subhanallah. Jadi kita kan minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kehidupanku baik di dunia ini, bahagia, baik, dan akhiratku juga baik. Dan baik tu maksudnya syurga Allah, dan jauhi daripada azab api neraka.
Dan inilah jalannya yang Allah tentukan untuk kita. Cuba kita tengok anak ni. Ini budak Afrika kan? Itu apa keliling tu bukan kudis tu. Lalat memenuhi setiap inci badan dia. Tak ada rumah, tak ada makan, tak ada minum, tak ada apa-apa, tak mandi bertahun-tahun sebab air yang ada pun tak cukup untuk minum. Dia orang minum air lumpur, dia orang minum air kencing binatang, tunggu binatang. Ada kan gambar duduk belakang kerbau lepas tu tunggu untuk kencing. Dia orang tak ada apa-apa nak komplain tentang hidup sebab mereka tak ada kehidupan. Mereka hanya fikir untuk hidup. Mereka tak ada komplain tentang rumah sebab tak ada rumah. Nak komplain pasal mak ayah, tak ada mak ayah. Nak komplain pasal sekolah, tak ada. Nak komplain pasal bos tak ada. Gaji, duit, tak ada. Kita ni sebab ada semua, jadi kita banyak sebab untuk komplain. Dah duduk kedai makan, dah order masing sikit, komplain. Kita tak sedar kita sedang komplain rezeki Allah. Memang kita kata kita komplain, tukang masak, betul kan? Bulan Ramadan ni kita muhasabah. Maksudnya, hakikat sebenarnya kita tak sedar, sekeliling berlaku Allah sedang berinteraksi dengan kita. Contoh, kita dilayan dengan lembut oleh suami. Ya Allah, untungnya dapat suami yang baik macam ni. Update status. Syukur hari ni suami yang masak. Macam tu kan. Tapi hakikatnya Allah yang buka hati suami. Allah yang latif yang sedang melayani kita dengan lemah lembut melalui suami yang lembut. Allah yang Rahman yang Rahim yang maha pengasih, maha penyayang sedang melayan kita dengan kasih sayangnya melalui suami yang penyayang. Lepas tu Allah yang Razak sedang melayan kita dengan rizkinya melalui gaji kita. Sebenarnya semua itu interaksi Allah dengan kita. Makhluk ni perantaraan Allah saja nak beri pada kita. Tapi kita tak nampak Allah semua tu di sebalik. Kita hanya nampak Allah bila datang ujian saja. Bila datang ujian baru kita nampak ini datang pada Allah. Itulah bang. Contohlah kan contoh. Bila benda tu silap kita, abang ini takdir Allah. Kita redalah ya sebab silap kita. Tapi bila silap suami, kan saya dah cakap. Kalau dengar saya cakap itu tak jadi macam ni. Tiba-tiba lupa pula. Nak sandarkan kepada Allah. Tapi semuanya start daripada kita bangun mata tadi, kita buka kan, bangun tidur. Ya Allah, Allah ya Basir yang bagi aku penglihatan. Ada orang bangun tidur tak nampak apa-apa. Ada orang bangun tidur tak dengar apa-apa. Allah tarik pendengaran dia. Kan ada kat YouTube apa semua satu pagi, pendengaran dia hilang. Dia penyanyi. Tak dengar apa-apa tapi diteruskan juga menyanyi. Walaupun tak dengar suara dia sendiri, tak dengar muzik, tak dengar apa-apa. Hidup dia kosong. Dia tak tahu apa-apa. Tak dengar suara siapa-siapa, tak dengar satu bunyi. Ada orang bangun tidur, gelap, tak nampak apa-apa. Kita bila mata tengok, subhanallah, Allah ya Basir bagi penglihatan. Dengar, Allah ya Sami bagi pendengaran. Lepas tu boleh bergerak, Allah ya Qawi bagi kekuatan. Lepas tu selamat sampai pejabat. Ui, cepat sampai. Tengok siapa bawa. Kita kan. Alhamdulillah, tengok orang aksiden. Alhamdulillah, saya 20 tahun tak pernah aksiden. Ini misi lalai ni. Leka, main telefon ni. Padahal yang jaga kita tak aksiden sama ni bukan kudrat kita. Allah ya Hafiz, ya Muhaimin, yang maha menjaga, yang maha mengawasi diri kita selama ni. Kadang kita declare dekat anak, mak yang jaga daripada kecil sampai besar, seekor nyamuk pun tak bagi gigit tau. Ya ke? Saya rasa banyak kat nyamuk gigit kan? Ayat tu bunyi macam sedap je. Kan? Mak ni. Yang jaga anak kita Allah. Kita pantaran Allah saja. Anak kita dekat sekolah, siapa yang jaga? Anak kita dalam van, dalam tu. Pergi ni apa? Ya Allah, Allah yang jaga semuanya. Keliling kita tu sampai saat ini semuanya dalam Asma'ullahul Husna, 99 nama Allah. Allahu Akbar. Okey. Kita tengok. Ni sekadar muhasabah nak masuk tajuk ni kan dah habis Ustazah. La in syakatum la azidannakum. Pada ini satu kita panggil apa, formula yang sangat hebat. Contohlah saya bagi dekat Puan Amanina. Kan? Saya bagi Puan duit RM10. Puan cakap apa? Terima kasih. Saya pun bagi lagi RM50. Okey juga. Oh, okey kak. Ya, okey. Amboi, tiba-tiba kan. Tadi berkasih, tiba. Okey kak, RM50. Okey, lepas tu dah Puan cakap alhamdulillah, saya terima kasih, saya pun bagi lagi RM100. Puan kan cakap apa? Allahu Akbar pula. Allahu Akbar, masya-Allah, RM100. Puan berterima kasih kan. Lepas tu saya tambah lagi satu keping RM1. Lagi. Alhamdulillah. Tambah lagi. Akhirnya ambil je. Tak ada sekat, tak ada apa.
Cukup tak ada. Ambil je. Tuan-tuan, ambil tak? Apa tak ambil duit kan? Orang bagi, ambil lah kan? Masya Allah. Rezeki. Masa tu nampak rezeki. Masya Allah. Kan? Alhamdulillah, subhanallah. Ini janji Allah. Siapa yang bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan tambah. Formula kita nak tambah rezeki, nak tambah sayang, suami bagi kasih sayang sikit je. Contoh suami buat balik goreng pisang. Subhanallah, alhamdulillah, makasih bang, goreng pisang sedapnya. Dalam hati, goreng pisang je ke? Contoh kan. Tapi menunjukkan rasa terima kasih, rasa syukur. Alhamdulillah, subhanallah, makasih banyak. Oh, sedapnya goreng pisang. Allah nampak benda kecil kita syukur. Allah tak bimbang nak bagi benda yang banyak. Sebab kita hamba yang bersyukur. Tapi kalau buat balik goreng pisang, bang, goreng pisang je ke? Tak ada jual sekali air kelapa. Tak ada sekali ke? Biasa goreng pisang dari kelapa. Contoh. Sebab ramai orang dapat rezeki, dapat sesuatu, dia tak syukur dulu. Lepas tu, alah syukurlah, mujur beli. Nampak tak? Lagi Allah nampak benda kecil tak mampu syukur. Allah nampak kita ni mudah kufur dengan nikmat Allah. Allah tak tambah. Tengok kalau kita ada anak, contoh, saya ada 2 anak contoh. Seorang ni memang mulut manis, suka puji. Kasih umi-umi lah, umi yang terbaik dalam dunia. Macam tu lah. Kan? Puji-puji. Berterima kasih tu lebih-lebih lah. Makasih. Alhamdulillah, syukur dapat umi yang macam. Cukup. Kita kata. Yang seorang lagi, kurang berterima kasih. Dapat je, tapi suka minta. Umi nak itu, umi nak ni. Dah beli ni, umi nak ni lagi. Umi nak ni. Subhanallah, yang ni kan rasa nak cubit mulut. Kata, dah lah Syed minta. Tapi yang suka terima kasih tu, yang dia tak minta tapi kita ingat dia. Kita dengan Allah banyak minta ke banyak syukur? Okey. Bila tak ada doa, banyak minta ke banyak puji Allah? Puji Allah mula je. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah. Panjang tu permintaan tu. Lepas tu ujung sikit. Ujung pun minta ni. Syurga Allah, minta apa semua. Nak katanya Masya Allah, kita pun kalau dengan kawan, dengan orang yang suka meminta-minta, kita pun kurang suka, betul kan? Tapi Allah ni lain. Allah memang suka sangat hambanya meminta. Tapi Allah lagi suka bila hambanya bersyukur. Sebab itu ada orang benda kecil je dia nampak, dia dapat kira. Alhamdulillah, syukur. Allah bagi kurma. Walaupun kurma pegang tu rasa keras tu kan. Alhamdulillah. Allah Akbar. Alhamdulillah. Cuba praktis sehari, 2 hari. Banyak ucap Alhamdulillah. Walaupun benda kecil. Alhamdulillah dapat parking. Tengok aku dapat parking. Contoh. Lupa Allah yang bagi parking tu. Alhamdulillah, benda kecil-kecil. Banyak sebut, nampak je ni. Anak tolong benda kecil. Alhamdulillah, makasih. Allah buka. Nanti kita akan nampak pintu-pintu yang Allah buka banyak. Makin banyak. Kenapa Allah sekat nikmat pada kita? Sebab nikmat sikit kita tak mampu syukur. Kalau bagi banyak, lagi lupa kepada Allah. Lagi lupa diri. Tadi kan Puan terima RM10, RM5. Sebenarnya selama ni Allah yang bagi semua kan? Maksudnya Allah tambah. Sebab umur kita bertambah, nikmat Allah bertambah. Jadi besarkan kesyukuran, ujian akan jadi kecil. Tapi kalau besarkan ujian, kesyukuran tu jadi sikit. Orang kaya besarkan kesyukuran. Orang miskin besarkan kesabaran ataupun redha. Okey, kita tengok. Mereka faham nilai ilmu, ini sepintah lalu ni. Adakah kita faham nilai siapa kita? Yang ni ke? Senyum, ceria. Subhanallah. Okey, semua ada anak kat sini, tuan-tuan. Kebanyakannya ada anak, kebanyakannya ada pasangan. Betul kan? Nak bina sebuah hubungan yang kuat, yang teguh, kita kena bina atas dasar ketakwaan. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka membina, maksudnya saling tolong-menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mereka saling tolong-menolong atas ketaatan, atas ketakwaan. Dan mereka saling tolong-menolong atas jalan takwa. Kesan dia sangat berbeza. Contoh, kita selalu bersama-sama bila? Tidur sama-sama, semua berjemaah kan? Sama tidur. Kemudian makan sama-sama. Ya, itu benda yang menggembirakan. Berjalan sama-sama, shopping sama-sama. Betul kan? Tapi kalau kita boleh buat dalam rumah tangga kita, solat berjemaah, solat sama-sama. Yang kedua, baca Quran sama-sama. Time baca Quran, bukannya suruh anak-anak je. Gigi baca dengan, Umi ada kerja sikit. Umi tengok telefon. Umi tengok drama. Contoh.
Tapi bila sama-sama boleh duduk satu tempat atas dasar ketakwaan, boleh sama-sama lepas sembahyang zikir, boleh sama-sama baca Quran, boleh sama-sama buat kerja amal, ajak anak-anak pergi rumah orang susah, sama-sama tolong orang susah, pergi masjid sekali-sekala, buat operasi masjid ataupun surau. Pergi ke kubur, Masya Allah. Pergi kubur, ada kubur tak yang dekat dengan rumah? Ada, kan? Lalu tak? Aktiviti tu sangat bagus, walaupun tak ada jenazah ahli keluarga yang dekat dengan rumah kita. Maksudnya keluarga kita jauh, lepas tu kubur ni tak ada siapa-siapa, tapi pergi juga ziarah. Assalamualaikum ya ahli kubur, ya ahli diyar. Ajar anak-anak pun bagi salam. Umi, dia orang boleh jawab ke? Dia orang jawab. Kalaulah hadis Nabi, kalau ada yang sedang diazab, dengan salam kita tu terhenti, buat azab tu dihentikan kepada seluruh ahli kubur. Kalau ada kisah pasal selawat kan, selawat ada orang hadiahkan, ya Allah selawat ini untuk semua ahli kubur yang diazab lebih kurang berapa ratus orang, semuanya diangkat azab Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita kata esok kita akan duduk dalam ni. Umi Abi pun ke dalam ni, semua duduk dalam ni. Subhanallah, itu satu aktiviti yang sangat baik. Lepas tu kita kata semua duduk dalam ni. Umi pun duduk dalam ni. Ya, Umi akan duduk dalam ni. Esok jangan lupa ya ziarah Umi. Lepas tu dia akan tanya soalan-soalan. Lepas tu bila balik kan, dah berapa kali kita buat bila balik. Kalau Umi mati macam mana? Tak apalah, nanti kita pergilah ziarah Umi. Umi janganlah risau. Sedih tak? Sedih lah, tapi nak macam mana? Dia jawab selamba. Sebab kita membiasakan cakap asal mati. Lepas tu kita kata, ni rumah kita masih hidup. Rumah kita lepas mati ni. Lepas tu, bila datang Umi tahu. Umi tahu. Lepas tu nak buat apa? Masa tu ya Allah kita tanam akidah tu. Saya sebenarnya nak bagi tahu bagaimana kita menyantuni orang mati, orang dalam kubur. Begitulah esok bila kita mati, orang akan santuni kita. Kita kan selalu nak orang santuni ketika hidup. Orang hargai kita hidup. Orang ingat kita ketika kita hidup. Tapi ketahuilah kita lagi perlu orang ingat kita bila kita mati. Agak-agak orang boleh ingat kita berapa lama? 2-3 hari orang boleh bersedih. Ingat orang sebut kebaikan. Ya Allah, tak ada dah nak belanja kita. Apa-apalah. Tapi sebulan boleh orang ingat kita. 2 bulan boleh orang ingat kita. Mungkin anak-anak pun dah mula lupa. Mula-mula ingat lama-lama seminggu sekali. Lama makin jarang. Tapi dengan kita menyantuni orang yang dah mati, begitulah bila kita mati orang akan santuni kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Lepas tu bila kita didik, itu cara kita didik atas bina keimanan. Yakin beriman bahawa mati tu bila-bila masa. Saya baca tadi on the way, kawan saya update, jiran sebelah rumah dia boleh bercakap lagi pagi tadi. Macam dia muntah-muntah sakit perut. Lepas tu jumpa jiran tanya, nak pergi klinik macam tu lah. Ayah ada anak 4 orang macam tu, bapa. Lepas tu kata sakit perut, muntah-muntah tadi, sahur tapi muntah-muntah. Tak tahu meninggal dunia pukul berapa tadi. Tak ada sakit teruk, tak ada sakit berat. Ini memang tanda akhir zaman, kematian berlaku secara mengejut, tiba-tiba. Kita sebenarnya memang kena get ready, kita boleh mati bila masa. Saya selalu kalau kita kecil hati dengan suami, kalau saya mati dulu macam mana? Tapi cuba tanya kalau dia mati dulu, menyesal tak kita tak jadi isteri yang baik? Saya selalu kadang kita kan anak-anak, ya Allah tak sayang ke Umi? Kalau Umi mati macam mana? Tak apalah, nak macam mana? Dia jawab kan. Tapi saya fikir apa? Kadang-kadang saya fikir apa? Kalau anak saya mati dulu. Duk marah-marah anak, duduk ini anak, duk tekan anak apa semua. Kadang saya fikir, ya Allah, kalaulah anakku mati dulu, apa-apa berlaku di sekolah, apa-apa berlaku di tengah jalan, akulah seorang ibu yang menyesal seumur hidup belum jadi ibu yang terbaik buat anak. Kita nak suruh orang bayang sedih tanpa kita. Cuba bayang kalau orang yang kita sayang tu mati dulu, pergi dulu. Anak kita, anak kecil kita dan sebagainya kan. Okey, kita tengok. Iyalah, kita kan boleh. Berapa lama ni wajah yang manis ni dekat rumah ni? Berapa minit, berapa jam? Boleh tak senyum? Tuan-tuan, balik rumah senyum ke muka ketat? Senyum ya? Senyum. Masya Allah. Tengok. Aduh, saya berdiri lah pula. Memang dilahirkan penyenyum ya? Senyum ya kan? Antara di pejabat dengan di rumah, mana lebih banyak senyum? Antara di pejabat dengan di rumah, mana lagi banyak senyum, wajah manis? Pejabat.
Semua jaga perasaan orang lain, jaga perasaan bos, jaga perasaan klien. Walaupun penat, senyum. Betul tak? Walaupun stres, senyum. Orang kata, sukalah tengok kau ni kan, senyum je. Memang aku dilahirkan penyenyum dan memang dilahirkan penyabar. Alhamdulillah, subhanallah. Zikir banyak-banyak. Siap pesan kat orang macam tu kan. Balik rumah bertukar. Tengoklah macam mana muhasabah kita ya. Balik rumah, buka pintu, suami dia kadang orang perempuan minta maaf. Dalam kereta dia happy lagi dengar lagu. Kan? Ni happy, okey, bawa kereta. Bila nampak je rumah dia bertukar rupa. Tiba-tiba rasa penat. Turun kereta tu, beg tu macam ada batu. Buka. Bang, saya penat bang. Padahal okey tadi tu dalam kereta okey. Siap. Ada kereta tu nak bertembung. Okey. It's okay. Macam tu. Tapi bila tang nak jumpa suami tu, muka berubah, nak tunjuk penat macam. Sebab nak perhatian. Nak ni. Masya Allah. Ramai mana orang yang bertukar. Dia penat tapi bila balik rumah tarik nafas. Okey. Assalamualaikum bang. Jarang. Bila senyum dengan kawan-kawan balik. Okey, happy semua balik. Okey, selamat berbuka. Kau main lagi. Bila kat rumah, bang, saya penat ni bang. Awak tolonglah ya. Tengok anak-anak sikit. Saya nak masak. Buat buka penat. Awak tak apalah. Tak apalah. Saya pergi ke dapur. Jangan biar budak lepas ke dapur, okey? Dialog biasa, betul tak? Sebab saya pun guna dialog tu juga. Kata, subhanallah. Kalau tengok dia duduk dengan telefon lagi berapi. Letak je beg, pam. Kan, letak je beg. Kata, awak, saya baru sampai. Saya tak duduk lagi tau. Saya nak terus ke dapur. Awak daripada tadi sampai awak apa? Tanya soalan tu. Awak apa? Awak tak nampak tu. Nampak. Semua tiba-tiba nampak. Dekat pejabat lain. Masya Allah. Penat. Bos panggil. Ya tuan. Penat tu. Walaupun sebelum tu baru je marah bos kan. Bukan makilah. Baru mengutuk-ngutuk bos ni. Muhasabah bos. Bukan muhasabah di sini. Kita muhasabah tentang bos. Muhasabah. Bos panggil. Sudah bos panggil. Tiba berubah muka. Ya ada apa puan? Ada apa encik? Saya nak file saya. Sekejap dia. Ada apa-apa lagi ke? Tanya soalan. Package tanya soalan. Ada apa-apa? Tu suami orang lain tu kan suami sendiri? Suami sendiri. Awak tolong tu jap. Tali pinggang saya mana? Tu, ambil lah sendiri. Cuba bayangkan. Ni ya bang, tali pinggang. Ada apa-apa lagi? Terus, saya cuti hari ni. Awak pun ni, takut dah sampai masa. Buat tabiat. Pelik sangat ni. Itu kita, sebab apa kita boleh gelak? Kenapa kita boleh tu? Sebab apa? Benda tu memang real. Berlaku. Kita layan orang luar lebih baik daripada layan suami, layan isteri, lebih baik daripada layan anak-anak. Anak-anak kita, ya Allah, kadang dia dapat sisa tenaga. Dapat sisa tenaga je. Yang dapat marah-marah je. Dapat, cara sayang, marah-marah mak. Tolonglah faham. Budak kecil kita nak suruh faham benda yang besar. Betul kan? Masya Allah. Kadang memang terduduk malam kan cakap, bang, sianya budak tu kena marah. Pernah tak rasa bila nak tidur rasa bersalah? Lepas tu tengok dia orang tidur. Tapi budak tak simpan dendam sedikit pun. Esok dia macam tak ada apa-apa yang... Tapi jangan disebabkan itu kita ambil kesempatan. Di atas sifat kebudak-budakan tu. Sebab benda tu akan jadi scar, jadi parut dalam hati dia. Kenangan dia. Kita takut bila besar besok kau orang tanya, nak isteri macam mana? Kau boleh tak nak macam mak saya? Ramai mana anak-anak kan dikata esok bila besar saya tak nak buat macam mak saya buat pada saya. Bila dia masuk sekolah menengah. Itu dialog dia sama-sama dengan kawan-kawan. Bawa balik stres kat rumah. Ya Allah. Abang saya stres ni. Janganlah tambah pula stres saya. Tolonglah. Kat pejabat okey steady. Ni session. Radio buruk dah mula dah. Tapi kalau radio buruk boleh off. Yang ni tak boleh ni. Okey. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda,
khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Ini pukul berapa ni? Dan nak habiskan masa. Oh, ada. Tapi hadis ni tolong pegang kuat-kuat. Kita kena buat perubahan yang besar, dan bulan Ramadan adalah bulan momentum untuk berubah. Maksudnya permulaan yang sangat baik kalau kita nak berubah. Sebab apa? Allah makbulkan doa kita. Allah dengar permintaan kita, banyakkan berdoa. Pagi-pagi saya nak kongsi tips lah. Tulis satu kertas kan, satu kertas kita nak jadi apa setiap hari. Contoh, nombor 1 ni. Lepas tu apa lagi? Pekerja yang amanah. Apa lagi? Ibu yang penyayang. Suami yang romantik. Tuan-tuan ni romantik tak ni? Ada yang geleng terus. Apa erti suami romantik? Tolong potong bawang, romantik. Tolong kupas bawang, betul tak? Tolong angkat baju. Suami hari ni angkat baju. Kan? Suami pun angkat baju balik, nampak ada baju, angkat. Kalau isteri ni seorang yang syukur, makasih bang, awak angkat baju, alhamdulillah, subhanallah, makasih banyak. Isteri yang kurang syukur, angkat je ke, lipatlah sekali. Contoh, kalau kita bersyukur, Allah tengok, ya Allah, suami baru buat sikit, dan suami kata, ya Allah, isteri aku gembiranya angkat kain je kot. Esok dia akan belajar lipat kain. Sama dengan anak kita, sama. Saya tengok anak saya. Kita boleh tengok anak. Kalau puji je, dia akan berubah lagi cepat daripada kita duk marah dia. Memang betul. Kalau saya suruh kan, saya kata, Sofwan, kemas mainan. Sofwan penat lah. Sofwan pergi sekolah tadi. Ini yang umur 5 tahun. Sofwan penat tadi jadi imam. Macam-macam momek-momek mulut dia kan. Sofwan ni kan Sofwan main. Lepas tu tak jadi, tak gerak. Tak nak dia. Contoh kan. Lepas tu, kita pun guna teknik puji. Puji dia depan abang dia tu. Imran tahu tak? Sofwan memang bagus. Umi memang suka Sofwan. Dia kalau kemas mainan laju. Kalau Umi suruh je mesti dia buat. Dia dengar tu, dia pupuk laju. Umi dah siap. Sebab apa? Kita suka dipuji. Kalau bos puji suka kan? Kawan puji kan? Padahal memang saya badan sama. Tapi kawan kata nampak kurus lah. Oi, lewat sikit tidur malam tu duduk depan cermin. Bang, betul ke bang? Betul ke? Hari tu bahagia. Orang puji pagi tu, bahagia saya. Kau nampak ni lah, muda. Nampak ni lah, lain lah. Ni. Oi, ada masalah apa hari tu, happy dah tu, cukup tu. Pujian tu, sutikan yang besar tu sebenarnya. Emosi, sebab emosi. Suami puji, isteri puji. Tuan-tuan, puji tak isteri? Tuan-tuan biasa puji apa isteri tuan-tuan? Masak sedap. Okey lagi. Walaupun Maggi kan? Sedapnya Maggi. Okey. Rumah bersih puji tak? Kita puji apa suami? Suami handsome. Memang suami kita lah paling handsome. Ya. Awak lah lelaki paling handsome dalam dunia ni. Macam tu kan. Subhanallah. Itulah pasangan yang terindah. Itulah manusia yang Allah takdirkan kita hidup dengan dia. Lihatlah keindahan di sebalik kebaikan dia. Masya Allah, puji dia. Saya ada banyak himpunan kisah-kisah sebab bab puji je. Sebab pujian ini menandakan perhargaan. Nak sebut Allah ya Hamid, Allah yang maha terpuji, dan Allah memang suka dipuji. Kan kalau kita orang puji pun kita tak bagi upah, betul tak? Ada tak orang puji ambillah RM10, terima kasih ya. Esok beratur orang nak puji. Sebab apa? Diberi upah. Allah bila puji dia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allah bagi apa? Sabda Nabi SAW, Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tamla'u wa tamla'ani bainal ardi was samawat. Allah akan memberi ganjaran pahala memenuhi antara langit dan bumi. Nak kata betapa Allah suka sangat dipuji. Dan memang sifat suka dipuji ini sifat makhluk. Kita semua orang lelaki pun suka dipuji. Oi, kalau ada anak dara puji tuan-tuan, tak tahulah jadi apa kan. Tiba-tiba kan ada yang ni, baru je bergaduh dengan isteri ni dekat rumah. Tiba-tiba pergi pejabat.
"Cik, kenapa Cik? Muka macam sedih." Saya tak sukalah tengok Encik macam ni. Saya pun jadi sedih juga. Ayat tu kan geli ya kan. Lepas tu, bagi saya Encik ni gatal. Encik ni lelaki beruntung sebenarnya. Kalau orang dapat suami macam Encik ni, saya kira beruntung sangat. Dia pun mula rasa, awak je cakap macam tu, isi saya tak cakap macam tu. Bahaya sangat pujian. Kalau saya dapat suami macam Encik, saya tak tahulah. Saya lah wanita paling bahagia. Puji lagi. Tapi nak sebut, sebab pujianlah ramai orang melakukan khianat. Sebab pujianlah ramai orang kita panggil curang. Sebab pujian je. Hari-hari dipuji, "Cantiklah awak, sukalah tengok awak." Suami tak pernah puji cantik. Kes saya banyak sebab bermula dengan pujian je. Itu jarum yang sangat halus syaitan, memang tak sedap. Walaupun mereka ni keluarga yang bahagia, ada anak apa semua, kan? Lepas tu datang isteri nak minta cerai. Saya kata, "Kenapa puan nak minta cerai? Suami bagi nafkah cukup Ustazah. Suami saya kurang menghargai saya lah Ustazah. Kurang menghargai." Suami diam je. Kalau saya masak apa, dia tak pernah puji. "Saya makan menambah tu, pujilah tu." Suami jawab. Suami ni memang dibesarkan dengan keluarga yang bukan biasa puji apa. Jadi dia pun tak reti nak keluarkan mulut puji. Dah makan menambah tu, pujilah tu. Kalau tak sedap, tak menambah. Suami diam. Isteri pun mama. Dia tak ada nak bagi hadiah saya apa-apa. Sofa kat rumah tu, hadiah lah tu. Almari kat rumah tu, hadiah lah tu. Cuma tak sebut, "Ini sofa hadiah daripada saya. Supaya hari lahir." Tahu-tahu suami bawa balik sofa. Betul tak? Suami ni siap kata, "Ustazah, saya simpan semua resit sebagai bukti. Ustazah nak tamu saya tak boleh, tapi ada bukti semua saya. Sofa baru ada, almari." Sedih saya tengok suami ni. Nak pujuk isteri ni. "Maaflah, saya memang tak reti nak puji awak. Tapi saya, semua tu cara saya menghargai awak lah." Tapi isteri ni tetap minta cerai. Saya pujuk. Saya kata, "Encik, keluar sekejap. Saya nak cakap dengan isteri." Saya tanya soalan direct. Puan dah ada orang lain ke?" "Ya." Sebab apa? Sama ni isteri ni tak bekerja. Anak dah masuk sekolah semua. Dia minta nak kerja pagi je. Sementara anak tak ada, jadi cleaner. Saya kata, "Puan berkawan dengan siapa? Ada bangla sama kerja." Bangla pun ada yang handsome. Betul tak? Okey. Tapi dia kata, dia hari-hari puji saya, "Ustazah, adik manis." Contoh macam tu lah. Contoh. Tapi dia tak cakap lah saya bayang macam tu lah. Kan Bangla kan, "Adik manis." Macam tu. Lepas tu, dia bawa bekal. Dia selalu puji masakan saya sedap. Saya rasa macam, saya jumpa seseorang yang sangat menghargai saya. Kalau kita kata, "Ya Allah, butanya. Suami ni tak pernah pukul, siap bagi duit ekstra 300 sebulan." Saya ada berapa kes macam ni, saya kata, "Ya Allah, memang kuasa pujian ni kuasa yang sangat hebat." Kalau guna pada tempatnya, anak kita boleh berubah, suami boleh berubah, isteri boleh berubah. Pujilah isteri tuan-tuan sebelum orang lain memujinya. Pujilah suami kita sebelum orang lain memujinya. Puji anak kita. Anak kita tu, ya Allah, kalau ada lelaki lain yang selalu duk puji dia, tak mustahil hatinya boleh jatuh kasih, boleh dia sanggup lagi, dia sanggup korbankan ikut lelaki tu. Padahal lelaki tu tak pernah bagi 1 sen pun pada dia. Cuma jual air liur. Kalaulah saya dapat awak, saya akan jaga awak. Janji-janji je. Awak ni memang ni. Tapi dekat rumah, mak ni asyik kutuk je. Apa muka selebek je. Rambut mengebang je. Busuknya hapak. Mak ni asyik kutuk je. Apa ni? Time anak tu kemas bilik, tak ada puji sangat. Tapi masa bersepah ni, bilik siapa bersepah? Yang tu duk highlight daripada pagi sampai petang. Betul tak? Kadang-kadang kita kurang memuji. Tapi bila anak kita kenal dengan orang luar, yang orang luar ni akan puji je. Sebab dia tak hidup sekali dengan anak kita. Masa tu menyesal tak sudah. Sebab dia rasa dia akan ingat kita kan. Antara ingat yang positif, yang bahagia dengan derita, mana banyak kita ingat? Yang derita. Yang negatif tu lagi banyak kita ingat. Dan tak mustahil benda tu pun pada anak kita. Pujian ni Masya Allah. Allah memuji Nabi Muhammad dalam Al-Quran dengan macam-macam pujian. Rasul suka memuji isterinya. Pujian ini kalau ada dalam keluarga tak jadi riak, takabur, ujub sangat. Puji orang luar barulah orang luar puji kita. Suami puji kita, kadang tu kita rasa macam dia beli.
Awak ni isi soleha, isi yang baik. Beli Betul kan? Sebab apa? Pujian bila dalam keluarga, dia akan jadi lebih pada muhasabah. Kemudian kita akan rasa menghargai. Masya Allah. Kadang kita puji anak. Anak saya Atikah. Umi rasa beruntung. Umi syukur dapat anak macam Atikah. Sekali buat ayat tu, dia nangis. Umi, Atikah tahu Atikah bukan anak yang baik. Nanti Atikah akan ubah. Tak, Umi memang puji. Memang Umi cakap. Padahal belum tu kita marah-marah. Memang adalah dia buat silap. Tapi sekali-sekala saya pernah saya marah-marah anak tu kan. Atikah tu lah anak saya yang sulung kan. Saya rasa sangat bersalah, saya tulis surat. Dalam bulan lepas macam tu lah. Tulis surat, Atikah, Umi minta maaf sebab Umi terlebih marah. Umi cuma harapkan Atikah gini-gini dan Umi akan cuba jadi ibu yang baik. Masya Allah. Benda tu kan ibu-ibu sekalian. Saya pun selit bawah pintu. Lepas tu saya tengok dia letak atas meja dia. Lepas tu pagi esok nangis-nangis minta maaf. Sebenarnya kita kena rendahkan ego kita, minta maaf, lepas tu puji anak kita. Umi rasa bertuah sangat dapat anak macam Imran. Ya ke Umi? Ya ke? Tu yang kecil tu lah. Ya ke? Ya, sebab Imran ni. Okey, Umi janji akan jadi anak yang lagi baik. Pujian. Hargai orang yang membuatkan kita duduk di kursi sekarang ni, anak-anak kita ni. Sebab mereka selalu maafkan kita, mereka doakan kita, dan mereka sentiasa memberi harapan. Umi dia akan berubah, ibu dia akan berubah, ibu dia akan sayang dia. Kita tak nak. Kalau saya cemburu kalau anak saya kata, sukalah cikgu. Saya pernah anak saya belajar di overseas. Saya pelik kenapa dia orang ni nak sangat pergi sekolah. Kalau cuti sekolah tak suka. Ada waktu jumpa dengan guru, sebab saya pernah ikut suami saya belajar. Oh, your kid is very good. Your kid is amazing. Puji. Saya terlopong. Biar betul. Rasa anak kat rumah malas. Anak kat rumah ni, yang sangat bagus. Puji. Saya kata, biar betul anak macam ni. Lepas tu, saya pun kata, ada tak anak saya buat, is budak-budak biasa tak? Tapi dia amazing kid. You don't worry. You have a very good, apa semua on. Saya pun fikir, sebab itu anak saya sangat suka di sekolah. Budak-budak masuk belajar di sana, memang cikgu dia ajar macam tu. Sentiasa puji, sebab itu dia jadi sangat rajin di sekolah. Saya terkejut bila kata, dia very helpful. Dia sangat suka membantu. Kat rumah, dia yang tawarkan bantuan. Rupanya cikgu approach dengan cara pujian. Masya Allah. Nampak tak benda tu? Tuan-tuan puji sikit je isi tuan-tuan. Sedaplah ya Allah, alhamdulillah, syukur. Saya syukur. Macam formal sangat pun kan. Tapi buatlah cara macam mana. Esok dia akan tambah 2 lauk special. Dia happy sangat. Dia happy. Benda tu free. Pujian ni free. Tak perlu dibayar. Tak berat. Tapi kenapa berat? Allah suka dipuji. Ego dan sebagainya. Masya Allah. Manusia lagi juga suka dipuji. Itu sifat. Bukannya benda yang tak normal is normal. Betul kan? Kita buat kerja berat. Bos kata, good job. Thank you. Very good job. Yang penat tadi tu, berjam-jam tu tiba-tiba hilang penat. Dia basuh pinggan, dia buat bunyi bising. Kan dia tu dentam. Pam. Suami tak reti bahasa. Bersemangat betul isi aku basuh pinggan. Ayah tu memang tak reti bahasa. Bersemangatnya. Basuh pinggan. Menyapu. Bersemangatnya. Padahal tengah marah. Ya Allah, dia ni tak reti. Aku tengah marah. Angkat kaki sikit. Macam tu kan. Tapi kalau suami yang faham bahasa badan, dia akan pergi, dia akan urut sikit belakang, kan? Ataupun awak penat awak ni tinggal bagi saya. Ayat tu berat sikit nak keluar. Awak penat awak penat contoh kan, urut sikit. Ya Allah, lepo rasa penat tu. Benda tu free, percuma. Ego je yang menghalang. Syaitan, nafsu menghalang. Ego. Memang kerja dia kot. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebenarnya ni isu-isu apa? Komunikasi, isu ego, isu sombong, isu sedar diri. Rasulullah SAW bila balik rumah, terus isi lengan bantu isi buat kerja. Tuan-tuan, bukan fikir nak rehat, nak minta air ke nak apa. Bila dua-dua buat begitu, dua-dua akan fikir nak buat yang terbaik. Awak nak air, awak nak ni. Dua-dua menawarkan. Masya Allah. Okey. Beberapa tips yang saya sebagai penutup ni, kita tinggal berapa? 5 minit lagi. Ini
Kena muhasabah pasal telefon. Tangan kita banyak pegang telefon ke banyak pegang anak? Banyak belai suami ke banyak belai telefon? Ke ada orang dia kata satu hari rasa tak bersentuh pun kulit dengan suami. Yelah, bangun, semayang, makan, lepas tu pergi kerja, balik, masak, makan. Tak bila rasa tak bersentuh kot. Lepas tu tidur bantal tengah. Ataupun anak susun kat tengah. Ataupun isteri tertidur depan sofa tengok drama. Bangun-bangun. Ada orang tak ada sentuhan tu. Masya Allah. Sentuh ni kan memang akan menyampaikan, dia akan meleburkan keegoan, akan meleburkan kemarahan. Kadang masa makan sentuh-sentuh, gosok-gosok, geli kan? Baiklah. Sentuhan yang mudah kalau nak buat tips ni, iaitu isteri sikat rambut suami, suami sikat rambut isteri. Dan orang lelaki buat aktiviti ni, sikat rambut anak. Orang lelaki jangan peluk belai anak, betul tak? Saya cakap ni daripada pengalaman klien saya, beberapa orang, dia kata dia ada masalah gap dengan anak. Anak macam ada gap dengan saya, Ustazah. Sekarang ni baru saya sedar. Anak saya macam jauh. Dia orang macam tak selesa nak dekat dengan saya. Dia dengan mak dia je. Kalau saya jalan pun, anak berebut nak pimpin tangan mak. Saya macam dia orang macam kaku. Saya kata kalau encik nak terus belai-belai nanti pelik. Encik start dengan sikat rambut anak je. Sebelum pergi sekolah, walaupun anak sekolah menengah, sekolah rendah, ayah sikat. Anak tu teringat tu dekat sekolah, ayah sikat rambut. Sikat. Dah biasa buat benda tu, Masya Allah, lama-lama anak ni akan cari ayah. Sampailah remaja, sampailah besar, dia ada masalah, dia akan cari ayah. Dia ada isi hati dia nak luar, ada masalah hati, suka orang ke, cari ayah. Sebab bukan sentuhan peluk-peluk cincin sangat pun, ayah sikat rambut. Sebab apa? Dia ada urat-urat, dia ada kepala, lepas tu sentuh kepala. Sambil tu, Subhanallah, Allahumma salli Muhammad. Benda simple je, tapi akan bagi kesan perubahan yang sangat besar. Apatah lagi kalau tuan-tuan sikat rambut isteri. Ya Allah, dah berubah. Ya Allah, kerahnya kepala. Esok saya beli minyak rambut ya. Ya Allah, kutu. Tu lagi dahsyat lah. Ya, dia akan jadi momen yang simple tetapi yang memberi impak yang besar. Sebab ini sunnah Nabi, Sayyidatina Aisyah meminyaki dan menyikat rambut Nabi. Nabi pesan kepada Sayyidatina Fatimah, wahai Fatimah, seorang isteri tu bila dia meminyaki, sikat rambut isteri, Masya Allah, maka syurgalah baginya. Soalnya, kalau boleh buat benda tu, kita buat benda yang kecil, masalah-masalah besar tu akan dipulihkan. Kita tak tahu macam mana benda tu boleh settle. Sebab itu suka saya kan, kalau orang datang ada masalah, saya kata tolong jangan fokus pada masalah. Habis tu Ustazah, masalah ni nak kena settle. Ya. Memang masalah apa? Suami pemalas. Anak degil. Okey, masalah-masalah. Ustazah panggil dia orang, Ustazah nasihat gini-gini, mana tahu dia nak berubah. Sekarang puan, pada satu pokok, ada apa? Ada baja, ada racun. Betul kan? Dalam sebuah rumah tangga pun sama. Kalau baja kita tak kuat, racun lebih kuat. Itu ujian tu. Masalah-masalah tu macam racun lah. Tapi sekarang puan fokus pada baja. Apa maksud Ustazah? Puan solat di awal waktu, baca Al-Quran setiap waktu, satu muka surat pun jadilah. Kemudian amalkan zikir-zikir ni. InsyaAllah bila puan buat benda ni, masalah akan settle. Macam mana Ustazah masalah nak settle? Tengok apa yang akan berlaku. Walaupun kita buat rutin tu macam biasa je, kita tak nampak lagi, tapi rahmat Allah mula turun, syaitan jin keluar daripada rumah. Bahkan bila rahmat Allah turun, bersama dengan para malaikat rahmat, binatang-binatang bisa pun boleh keluar. Mungkin sihir ke, gangguan apa-apa orang hantar ke, akan keluar. Subhanallah. Sebab itu ramai orang fokus pada racun, macam mana nak buang racun ni, tapi tak fokus pada baja. Padahal pokok tu jadi kuat sebab baja. Jadi kuat, ujian datang macam mana pun sebab kuat akal dia, jadi dia tetap teguh. Masya Allah. Okey. Tengok. Ayah bonda bilang aku adalah anak yang paling disayang, tapi mereka masih ada satu baby lagi. Sebab mak ayah banyak pegang telefon hari ni. Sedih kan? Sebab apa? Kalau telefon tu anak pegang jatuh, budak tu memang kena lah. Kan dah cakap jangan pegang telefon ni. Budak tu akan rasa mak lagi sayang telefon daripada dia. Budak dia buat kesimpulan simple je.
Sambil taman mainan. Pergi taman mainan, tolonglah telefon tinggal je dalam kereta. Diharamkan. Taman mainan masa untuk anak-anak. Sama juga kedai makan. Kedai makan tuan-tuan turun. Janganlah buat turun telefon. Ini penderaan mental, emosi, semua ni. Tunggulah esok bila dah tua. Kita pergi rumah anak, kita pun duduk. Masa tu tak ada dah anak Facebook, gigi pun dah tak ada kan. Kerja macam mana? Okey, anak sambil tengok telefon. Macam mana ni? Okey mak, okey. Mak sekejap ya. Ada hal penting sekejap. Mak minta mak. Bayangkan, kecil hati tak kita? Kecil hati. Tapi itu yang kita buat pada anak kita hari ni. Kejap-kejap, Umi ada hajat. Nanti dulu. Mak nak ni, nanti dulu. Na'udzubillah min zalik. Bagus. Ni pun biasa ni. Mak berlakon. Anak tahu ya mak berlakon. Okey. Oh, cantik. Tengok telefon balik. Alahai, kesiannya. Tengok telefon balik. Anak tahu. Mak buat-buat tengok. Mak buat-buat prihatin. Anak-anak tahu. Alangkah baiknya jika aku jadi handphone ayah bonda. Sebab sentiasa dipegang. Sentiasa dilihat. Sedih kan? Baiklah, tip yang terakhir, insya-Allah banyak ni tip keluarga bahagia, doa. Okey, subhanallah. Antara kelemahan kita jadi ibu bapa, kita kurang berdoa. Malas berdoa. Ya Allah, samalah macam semalam. Ya Allah, macam biasalah. Kadang tu doa simple sangat. Tak sebut nama anak dalam doa. Ibu-ibu, ada anak-anak kecil, tolong buat sekali-sekala. Bukan kalau boleh buat selalu, doa sama-sama. Masa tu sebut nama anak depan anak. Ya Allah, jadikanlah anakku Atikah ini seorang kakak yang baik, kakak yang rajin. Ya Allah, jadikanlah anakku Imran, Luqman. Sebut satu-satu. Dia tunggu nama dia disebut. Lepas tu kita buat sistem giliran. Yang ni pula doa. Masa tu dia pun guna peluang. Ya Allah, jadikanlah Imran ni abang yang baik, tak pukul saya lagi. Oh, mengata ya. Dia boleh jadi tegur sambil doa. Lepas tu dia orang tahu peranan doa. Dan dia orang tahu apa harapan dia orang sebenarnya bila minta dengan Allah. Yang kecil, ya Allah nak aiskrim, minta aiskrim. Saya kata tak apa, minta aiskrim dengan Allah. Itu nanam akidah sebenarnya. Nak aiskrim, minta dengan Allah. Ya Allah nak aiskrim. Lepas tu kita belilah. Lepas tu ini berkat doa, Allah bagi rezeki, Allah bagi Umi dapat beli aiskrim. Oh, doa yang gitu tu. Ya, sebab minta Allah bagi. Itu dalam proses tanam akidah. Sebab benda tu panjang, perlu ada kaedah dia. Ramai orang tanya, macam mana nak tanam konsep akidah dalam diri anak? Contoh benda simple kita kata, malu orang tengok. Memang tak salah ayat tu. Buat pengelok, malu orang tengok. Tapi kita kena tanam juga malu Allah tengok. Bila kita tanam malu orang tengok, esok-esok anak ni duduk jauh daripada kita, overseas apa, dah tak ada orang yang dia kenal. Dia buat apa yang dia nak. Tapi bila tanam malu Allah tengok, dia tahu Allah ada di mana-mana. Itu proses daripada kecil kita tanam. Kadang kita tanam takut pada Allah. Yang kecil tanya, Umi, Allah tu dah saksa ke? Kenapa? Umi suruh takut. Dia tak faham maksud takut lagi. Kita pun boleh terangkan. Maksud takut kepada Allah, makin dekat dengan Allah. Takut pada hantu, jauh buka lampu. Takut daripada harimau, lagi jauh-jauh. Betul kan? Tapi maksud takut pada Allah, kena dekat dengan Allah. Banyak buat ibadah. Okey. Doa, subhanallah. Tak apa, kalau nak ni, kita boleh copy kalau siapa nak kan. Sebab sini ada amalan-amalan anak saat anak tidur. Masya Allah, penting sangat ibu-ibu. Buat seminggu pun dah nampak kesan dia. Masalah kita ni, ramai orang mengeluh pasal anak gini, pasal suami, tapi usaha kurang. Usaha tak. Cakaplah tip, pergilah parenting, pergi tu pergi ni, tapi tak buat. Benda ni lebih kurang 10 minit saja, tapi boleh bagi kesan seluruh hidup. Apa yang kita buat? Kenapa sebelum tidur saya tak sempat nak jelaskan, ada berkaitan dengan minda separuh sedar dan sebagainya. Perkara yang terakhir masa mama-mama itu sangat penting ibu-ibu sekalian, sangat penting. Sebab itu ketika itu tahap paling tinggi minda separuh sedar. Bila masuk kepada minda separuh sedar, benda ni akan kekal lama dalam ingatan. Tapi malangnya hari ni ramai ibu bapa, dia tidurkan anak dengan tengok cerita. Tengok cerita kartun. Nak bagi budak tu tertidur sambil ni. Sangat bahaya. Sebab apa yang terakhir dia rakam, itu yang masuk dalam minda dia. Bila dia sedar, dia jadi hyperaktif. Dia jadi melompat. Dia jadi nak melawan. Dia ikut apa yang dia nampak dalam kartun tu.
Sebab itu Islam dah ada dah. Cantik dah doa-doa apa semua. Ini sebelum habis mak dah tidur ni. Mak yang lena. Rahsia keajaiban air, Masya Allah. Air didoakan secara Islam. Air diucapkan terima kasih. Air ketika diputarkan muzik heavy metal. Okey. Air adalah perakam memori yang terbaik. Ibu-ibu guna tak kaedah air untuk diri sendiri dan juga untuk anak-anak? InsyaAllah. Ini boleh cari Mesut Meru Emoto ni dari Yokohama ni, banyak kajian. Dia ada tulis jurnal, buku apa semua di Secret Hidden of Water. Jadi benda ni boleh tengok dalam internet. Dia banyak buat conference, YouTube apa semua. Asalnya dia mempertikaikan perbuatan kita orang Islam macam sia-sia. Yang baca air syifa, baca Yasin tu. Tapi bila dia tengok bawah mikroskop elektron yang sangat halus, bukan mikroskop biasa, tengok molekul air, dia kata molekul air berubah bila baca ayat Quran apa yang berlaku. Jadi sangat cantik. Ini bila didoakan benda-benda yang tak elok. Bukan doa benda elok, cakap benda yang negatif. Contoh, mengata orang lain kan duduk kat meja makan ada air kosong. Air kosong je, tak boleh ambil air teh ais. Okey, baca. Tak boleh. Dia kena air kosong. Duduk kat meja makan, ngompaklah orang tu orang ni, bangang lah orang tu, bangang lah. Contohlah. Kan, contoh. Orang tu elok tak bangang, air tu jadi air apa? Dia jadi air bangang. Bila benda tu negatif, gelombang yang keluar negatif, dia akan tukar. Molekul air jadi hitam. Walaupun air tu tak berubah. Akhirnya, siapa yang bangang? Bila minum, sebati dengan dia orang tu. Sebab itu di Jepun, kalau makan, time makan, dia orang tak akan borak, dia orang tak akan ni, dia orang tak akan mengata orang. Sebab semua makanan tu memang bersumberkan air. Berah pun daripada air. Betul kan? Tapi yang ni molekul air ni. Air Zam-Zam yang paling indah tengok. Ini molekul air dibacakan ayat Quran. Subhanallah. Macam kristal kan? Cantik, indah. Kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Jadi antaranya kita nak dapat diri kita nak tenang, kita nak berubah. Contoh lepas solat, kan kita ada zikir ataupun kita ada baca Quran. Ambil lah, bawa air satu gelas. Kalau malas nak ambil air satu bekas, kan kita ada tupperware, kita isi kan, letak tu. Tak payah buka. Tutup pun tak apa. Setengah kita buka, rasa macam air asin masuk ke atas tu lah. Tak, gelombang tu, gelombang. Dia akan tembus walaupun tebal, bekas tupperware pun. Letak.